Okey, hai, selamat malam. So, sekarang kita dah ke udara. Maksudnya, Cik Su sekarang live di Facebook e-Usahawan. Jadi, bagi usahawan yang sudah pun menonton dan memang menunggu, maksudnya, siang tadi dah belajar dengan Coach Salwa tentang nak tengok FB Insight. Jadi, Cik Su dah tengok a few comment, ada yang tulis bila dia belajar daripada Coach Salwa dan bila dia tengok balik dia punya FB page, dia rasa ada banyak sangat benda yang dia perlu lakukan. Jadi bolehlah sambung balik. Dah belajar pasal FB Insight siang tadi ataupun bagian terlepas, boleh tonton video sebelum ni. So sekarang malam ni kita nak belajar macam mana nak create ataupun nak cipta hantaran. Hantaran ni maksud dia post lah kan dalam bahasa post dalam bahasa Inggeris, hantaran tu dalam bahasa Melayu yang engaging. Engaging ni Cik Su belum dapat jumpa perkataan dia dalam bahasa Melayu. So mungkin perkataan dia nak kata interaktif ataupun menarik hati ataupun yang membuatkan orang boleh berbual ataupun meneruskan perbualan mungkin dengan kita kan. Jadi hari ni topik dia ialah bagaimanakah bukan hari ni, malam ni topik dia ialah bagaimana mencipta hantaran post yang engaging. So malam ini kita ditaja oleh Facebook dan juga e-usahawan. Jadi Cik Su, nama saya Suraya Ali, mewakili Certified Facebook Trainer, membawa satu tanggungjawab lah untuk menyampaikan ataupun berkongsi dengan tuan-puan macam mana zaman-zaman PKP, dah sambung PKP P sekarang ni, kita nak create satu posting, dah hampir 3 bulan kita dekat rumah nak hasilkan posting-posting di Facebook page yang membuatkan orang selesa dan orang nak terus bersama dengan FB kita. Okay. Sebelum tu mungkin sedikit tafsiran apakah itu engaging. Engaging tu engagement. Kalau di Facebook engagement dia maksudnya sesuatu yang boleh orang like, ada tinggal like kan, dalam Facebook dia tak ada unlike. So yang boleh kita like, kemudian boleh kita like, boleh kita komen, maksudnya tinggal komen dekat bahagian bawah tu, dan juga orang tu boleh share. Jadi kalau kita kata posting yang engaging ialah sesuatu hantaran yang kita update yang orang rasa nak like, yang orang rasa nak komen dan orang rasa nak share. Jadi Cik Su tidak dapat menjumpai lagi perkataan yang sesuai untuk engaging tu dalam bahasa Melayu. Jadi Cik Su just tulis bagaimanakah mencipta hantaran post yang engaging. Okey, sebelum kita mulakan, Cik Su ada bersama-sama kita ada 22 orang. Mungkin kita boleh ambil lebih kurang 2 minit ni. So kita sharekan. Macam mana cara nak share? Klik sahaja. So kalau dalam phone kita kan ada share dekat bahagian tepi ni. Bahagian tepi ni ada share. So klik share dan sharekan di grup-grup. Mungkin contohnya grup kita ada macam Cik Su ada grup untuk alumni LunaWorks. Maksudnya orang-orang yang pernah belajar dengan LunaWorks, so dia nak kalau dia nak tengok dia boleh tonton, so kita sharekan. Mungkin juga ada orang dia nak share, macam mana nak share dekat WhatsApp Cik Su. So pergi dekat share, pergi dekat more option, kemudian ada copy dekat situ, kemudian bolehlah hantar link-link itu ke grup. Macam siang tadi Cik Su ada kelas, jadi Cik Su pun share dekat sini. Cik Su pun boleh tonton live FB. Bagaimana nak cipta hantaran yang engaging. Di sini. So tulislah kat sini. Kalau kita just share link tu nanti orang hairan kan, dah orang tak ada pun rasa nak engage tu, maksudnya tak ada pun rasa macam nak like, nak komen ataupun nak klik pun orang tak ada rasa. Jadi kalau tuan-puan sudah pun menghantar ke grup-grup WhatsApp, so nanti orang tu boleh nampak dan setiap kali orang tu klik, itu ialah maksudnya tuan-puan telah membuat satu post yang engaging di dalam WhatsApp. Boleh? Maksudnya saya dah buat lah. Betul. So tuan-puan sudah pun melakukannya. Cuma dalam
dalam WhatsApp ni kita tak tahu siapa yang klik kita punya link, jadi kita just macam bagi je lah. Kalau dia dapat tengok, Alhamdulillah. Kalau dia memberikan manfaat kepada hari dia, kepada malam dia, malam ni dapat kebaikan pun syukur kan. So kita just sharekan dan kita postkan. Juga boleh sharekan di profil tuan-puan, sebab kawan-kawan tuan-puan itu adalah network yang paling baik, yang paling percaya dengan kita. So bila kita kongsikan, nanti dia akan start nampak dan akan nak juga kongsikan. Okey, sesi kita akan berlangsung selama 1 jam. So sesi kita ialah bagaimana nak cipta, bagaimanakah mencipta hantaran post yang engaging. So tuan-puan boleh tinggalkan komen pada bila-bila juga waktu yang tuan-puan nak tinggalkan komen. So Cik Su nampak kat sini ada Ashikin kan. Ashikin cakap Assalamualaikum Cik Su. So Cik Su sangat berbesar hati. Tuan-puan boleh tinggalkan komen. Cik Su akan nampak komen tuan-puan. Sesuatu keseronokan lah untuk Cik Su. Cik Su berada daripada lebih kurang pukul 6.30 habis kelas tadi di hadapan komputer untuk melihat macam mana nak gunakan StreamYard ni. Sebab objektif bukannya Cik Su nampak elok ke, bukan. Objektif dia ialah tuan-puan boleh belajar dengan lebih cepat instead of Cik Su cakap, dan tuan-puan boleh ambil nota, boleh tonton semula, boleh dapat manfaat kan. Okey. So kita pergi dekat kita punya tajuk lah, bagaimana mencipta hantaran post yang engaging. Kalau tuan-puan tengok tajuk dia, how to create engaging post. So inilah dalam bahasa Melayu dia. So objektif maksudnya, Cik Su selama 1 jam ni Cik Su nak bersama-sama dengan kita. So apakah yang kita akan pandai? Maksudnya, Cik Su saya ada buku, saya ada kertas. Ataupun ada juga orang, Cik Su saya nak tengok TV ni, Cik Su tengok ada live dekat usahawan ni. Okay. So saya teruskan lah. Lepas tu Cik tengok Cik Su hantar dalam grup WhatsApp. Suruh saya tengok lah. Jadi saya tengok, saya tak ada buku pun Cik Su. It's okay. Nanti tuan-puan boleh ambil kemudian, tapi at least tuan-puan boleh bersama-sama dengan Cik Su, boleh brainstorm. Maksudnya macam, objektif 1, menetapkan audience. Audience, apa ni audience? So kita akan share sama-sama siapakah audience yang patut kita tetapkan di Facebook page kita. Nombor 2, memahami praktis terbaik dalam FB post. Maksudnya, selama ni saya buat juga Cik Su. Ada juga yang saya tak buat, ada yang saya buat. So lepas saya dengar sesi ni, saya dah boleh tahu dah praktis terbaik tu apa. Apakah itu terbaik? Okay, kalau tuan-puan tengok balik semula, Cik Su tunjuk Cik Su ialah seorang certified Facebook trainer, dan kalau tuan-puan tengok dekat bahagian bawah tu ada isi borang survey. Maksudnya tuan-puan klik dekat situ fb.me/blueprint survey dan klik trainer code. Kejap Cik Su tulis kat sini isi survey, maksudnya pagi, malam kan tuan-puan, malam kan dekat Malaysia, malam kan, Cik Su dekat Malaysia lah, tak boleh ke mana-mana kan. Besok Cik Su tulis kat sini isi survey fb.me blueprint. Tuan-puan tak payah type, sekejap Cik Su typekan. Kemudian okey. So hantar dekat bahagian komen. So tuan-puan akan start nampak lah. So isi survey dekat situ dan isikan trainer network. Maksudnya tuan-puan melihat ataupun mengetahui tentang blueprint ni daripada mana. Masukkan trainer network. So maksudnya tuan-puan menonton hari ini, dan Cik Su ialah one of trainer network di Malaysia. Sedikit pengenalan ni, Cik Su, Facebook ni kan ramai orang ajar Facebook. So kenapa ada Facebook trainer? So macam mana kalau saya jadi Facebook trainer ataupun orang tu Facebook trainer, macam mana? So FB ni dia ramai orang ajar, tapi mulai sejak daripada tahun 2019 sehingga membawa ke 2020, dia melatih trainer di dalam bangunan ataupun di dalam modul Facebook tu sendiri. So tuan-puan kalau macam, maksudnya Cik Su cakap tadi best practice tu maksudnya ialah breast itu Cik Su punya business, Luna Thoughts, breast pump kan. Best practice, apakah yang best practice ataupun practice terbaik? Cik Su cuba translatekan kepada bahasa Melayu, tapi practice ni mungkin latihan lah kot ataupun amalan, amalan terbaik dalam FB post. So apa yang kami dapat, apa yang Cik Su dapat ni ialah daripada FB sendiri, boleh Kemudian kita akan belajar juga mencipta content calendar ataupun
scheduling, mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang baru tahu. Dan yang keempat ada memahami keperluan membuat iklan. Oh, jadi ada 4 perkara lah Cik Su saya nak pandai. Satu, saya akan pandai audience saya itu siapa. Kedua, saya boleh dapat tahu apakah amalan terbaik dalam melakukan ataupun menulis FB post. Ketiga ialah macam mana nak cipta konten untuk kalender untuk konten yang saya nak ambil dalam FB page saya. Dan keempat ialah memahami keperluan kenapa nak kena buat iklan di Facebook kan. Okey, terima kasih pada yang meninggalkan komen. Jadi Cik Su ada Nur Atika. Oh cantik gambar Atika warna biru gambar kahwin. Terima kasih. So, mungkin salam-salam ni Cik Su akan reply kemudian kan, tapi Cik Su dah jawab lah secara berhadapan. So, Fazan, ni semua peserta yang hadir hari ni kan, kelas bersama Cik Su ada Wan Osman, Waalaikumsalam. Siti Murni, Cik Su pun mendoakan kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan Siti Murni. Maziatun Adilah. Mana tadi? Maziatun Adilah. Waalaikumsalam. Mazna, waalaikumsalam. Ni ialah mesej Cik Su tadilah. So, klik saja dan tulis trainer network. Cik Su, kalau saya nak jadi Facebook trainer boleh? Boleh tuan-puan. Tuan-puan just tinggalkan sahaja dekat blueprint survey tadi tu. Tulis dekat situ dan nanti ada lagi banyak kursus-kursus yang tuan-puan boleh hadiri. Ada yang percuma, ada yang berbayar. So, boleh belajar dekat situ Okay, so kita teruskan. So, apakah kita punya objektif? So, Cik sudah terangkan objektif lah So, sedikit sahaja Cik akan masuk ke topik yang pertama lah, iaitu target audience Okey, bila kita buat satu FB page, kita tahu yang bila kita buat FB page tu kita nak berniaga lah, betul So kita nak menjual barang. Tapi betul, bukan semua dia kita hasilkan sesuatu Facebook page tu ada yang buat untuk konten. Contohnya dia ialah blogger ataupun dia nak tulis macam hari ni dalam kelas ada orang buat satu FB page, dia nak buat pasal konsep travel di Malaysia. Sebab sekarang kita boleh travel di dalam sekitar Malaysia kan. So dia nak buat satu FB page yang dia tak jual apa-apa tapi dia nak cerita pasal keseronokan travel di dalam Malaysia pun boleh juga sebab kalau kita tulis dalam kita punya profile dia macam tak berapa sesuai, so dia kena diletakkan dalam FB page. Dan ada juga orang yang ada FB page dia tak menjual barang tapi dia mungkin menjual servis dia. Kalau orang usik-usik dia kata jual Ailio so sekurang-kurangnya Ailio dia boleh dijual kan. Kalau kita pun naklah juga jual kalau boleh dijual kan. Jadi ada orang jual servis, ada orang jual produk. So, kedua-duanya boleh diletakkan di dalam FB page. Okay. So, kita kena tahu bila kita buat FB page tu siapakah ataupun kita kena bayangkan siapa yang akan like ataupun siapa yang akan berada dalam FB page kita tu. Okey, contohnya ada orang dia ada kedai baby, dia nak buka kedai baby punya yang menjual barang-barang baby. Jadi dia mesti dah bayangkan dah siapa yang duduk kat situ. Takkanlah orang-orang bayi Cik Su yang anak dia dah umur 9 tahun, 13 tahun kan, dah tak duduklah dekat kedai baby. Biasanya orang yang baru kahwin, baru tahu dia pregnant, kemudian dia akan duduk di situ, akan berada dalam FB page tu sampailah mungkin selagi ada tips untuk anak-anak dia. Faham So basically lah orang kahwin ni banyak peringkat. Ada orang kahwin awal 20 tahun, ada orang kahwin 25, ada orang kahwin 30, ada orang kahwin 35. So kita nak kata to be exact umur berapa orang kahwin tu kita boleh nak ambil secara purata. Mungkin kalau kita kahwin 25, kita kata ramai orang kahwin umur 25. So kita naklah market ataupun crowd audience yang berumur 25 tahun sehingga 34 tahun. Boleh faham So bila kita nak buat satu FB page tu kita mesti dah ada seseorang ataupun at least satu target audience. Lebih pun boleh tapi sekurang-kurangnya ataupun at least kena ada satu dulu. Elakkan kita nak kata FB page ni saya buat untuk semua. Jarang ada FB page yang untuk semua. Mungkinlah ada kalau kita kata adalah Cik Su contohnya apa Contohnya produk untuk semua. Tesco tu Cik Su semua boleh. Ada orang barang baby boleh, ada orang barang lelaki boleh, ada orang barang perempuan boleh. Okey je macam tu tuan-puan, tapi sebenarnya Tesco tu sendiri pun dia ada segmentation. Maksudnya untuk barang baby dia ada dia punya target audience dia. Untuk barang ibu ataupun barang wanita ada target audience dia. Cuma dia besar jadi dia ada banyak orang yang boleh jaga dekat a few ataupun bahagian-bahagian yang berbeza. Kita pun akan besar juga satu hari nanti kan, tapi kita mulakan dengan target audience yang
pertama. Boleh? So dia dah tahu dah kalau barang dia nak jual pada lelaki, contohlah dia kata saya nak jual barang-barang memancing. So barang-barang mancing ni selalunya umur berapa yang suka. Kena carilah Mungkin Cik Su tak kurang mahir, tapi kalau tuan-puan kata Cik Su barang mancing ni umur 25 lah suka. Seperti yang tuan-puan kata tu, itulah dia Ada orang mungkin pada Cik Su orang umur 35 ke atas akan suka memancing sebab masa tu anak dia dah masuk sekolah sekolah rendah. Jadi dia dah boleh tinggalkan rumah. Mungkin itu Cik Su punya andaian kan. Tapi tuan-puan kenalah buat sedikit survey umur berapakah orang yang suka duduk ataupun suka berada di dalam page itu. Boleh? So maksudnya bukanlah kita buat page ni Cik Su, saya buat page ni untuk saya menjual macam ni. Betul tuan-puan, kita buat page untuk tujuan menjual. Tapi kita kena bayangkan rumah tak tahu kedai kita tu siapa yang akan masuk. Walaupun ramai orang lalu lalang tengok, tapi contohnya kalau kita orang perempuan kedai vape kan, Cik Su tak pernah masuk, sekali pun tak pernah masuk. Bukannya tak suka ke, tak benci ke, tak, cuma tak ada interest, tak berminat untuk masuk. So kena tahulah apakah yang memotivasikan, apakah keperluan orang tu untuk masuk. So Cik Su pun tak pernah masuk. Jadi Cik Su tengok ada orang tanya soalan ataupun ada orang yang memberi salam. Amani Sofia, Waalaikumsalam. Mazna nak berniaga dekat FB, macam mana nak join FB page? Mazna, dalam kelas e-usahawan kita ajar macam mana nak buat FB page. Jadi Mazna boleh buat FB page sendiri So untuk bisnes Mazna. So Siti Mariam pun cakap Assalamualaikum dan Cik Su jawablah Waalaikumsalam Okay, kita baru yang pertama iaitu target audience. So kita pergi kedua iaitu praktis terbaik dalam FB post. Praktis terbaik dalam FB post. Jom kita buka kita punya FB. Cik Su buka FB tuan-puan. Okey. Cik Su harap tuan-puan punya screen cukup besar untuk tuan-puan boleh tengok apakah yang sedang Cik Su lakukan. Okey, sekarang Cik Su dalam page Luna Works. So page Luna Works ni ialah sebuah page yang Cik Su buat untuk individu yang berminat tentang perniagaan, terutama sekali tentang digital marketing, online marketing. Boleh? Maksudnya yang masuk ni lelaki ke perempuan Cik Su? Boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Kalau tuan-puan, tadi Cik Su kata kena pilih je lelaki ke perempuan. Ada setengah bisnes dia tak pilih lelaki atau perempuan, tapi dia pilih interest. Boleh? Maksudnya apa lagi bisa? Memasak. Mungkin memasak dia sangat dekat dengan hati orang perempuan. So dia kata macam ini banyak perempuan lah. Tapi dia masih boleh serve lelaki. Maksudnya lelaki masih boleh masuk page tu dan menggunakan ataupun berada ataupun mendapat manfaat. Cuma ramai perempuan yang suka dan mereka berkongsi interest. Interest ni maksud dia minat yang sama. Boleh? So dalam Facebook Luna Works ni mereka berkongsi minat yang sama iaitu suka belajar digital marketing. So macam mana nak gunakan macam mana nak update post? Boleh? Antara best practice ataupun amalan yang terbaik, mari kita tengok apa yang ada dekat sini Okay, so ini ialah FB post. So post ni ialah hantaran lah kalau dalam bahasa Melayu. Jadi kalau tuan-puan Cik Su bahasa Cik Su kejap kata post, kejap kata hantaran. Cik Su okey dengan kedua-duanya, cuma dah terbiasa gunakan Facebook ni dengan perkataan post. Jadi Cik Su harap tuan-puan boleh menangkaplah apa maksud dia. So ini ialah FB post. Bila kita nak post, kalau tuan-puan post di handphone dia sedikit berbeza. Tapi Cik Su tunjukkan contoh ni ialah macam mana nak update kalau dekat komputer. Boleh? Okey, so kalau dekat komputer macam ni kita nak buat. Okey, mula-mula kita tulislah. So bila kita tulis ni biasanya kita akan ada satu objektif lah tuan-puan Objektif apa kalau malam ni kita kata okey, tadi Cik Su kata kita boleh buat survey. Kita pun tulis tuan-puan yang berminat untuk belajar digital marketing
boleh ikuti laman web. Ini ialah laman web MDEC iaitu https lms.goecommerce.my. Maksudnya cikgu update macam ni je. Macam biasa, macam tuan-tuan biasa update, tapi kita hiaskan sikit. Maksudnya hiaskan sikit tu, je kita masukkan antara yang menarik ialah kita masukkan feeling. Kat sini ada feeling. So kita pun masuklah apa feeling kita. Contohnya bila kita tengok kelas tu apa yang kita feeling kita looking for ke, attending ke, eating ke, watching ke, celebrating. Feeling lah kot feeling. So kita pilih feeling. Apa yang feeling kita rasa? So kita excited lah kot kan, macam seronok, hopeful. Contohlah motivated. Motivated gambar dia macam ni kita tengok. Okay, nostalgic. Ada banyak lah dekat sini. Delighted lah. Macam seronok sangat sebab ada banyak kelas dekat situ. So, dia ada keluar kat bawah ni. Feeling delighted. Kalau tuan-puan menggunakan handphone, tuan-puan boleh tukar background. Tapi sebab kita gunakan komputer, tak ada background tu tuan-puan juga boleh tambah image dekat bahagian tambah image ni. Image ni dia bagus sebab bila kita tengok sesuatu image, dia macam menggambarkan 1024 kata-kata. Panjang kan kalau nak tulis ayat 1024 perkataan tu, bukan ayat, perkataan tu panjang lah. Boleh jadi 6, 7, 8 perenggan. Tapi bila kita dah update je sekeping gambar, dah represent kita punya perasaan. Okay, maksudnya kita tambahkan perasaan dan kita juga boleh check in. Ramai orang termasuk macam cikgu kurang sangat check in. Jadi macam ni kita nak check in, kita klik check in dan kita masukkan kita punya link. So contohnya LunaWorks. Ni kita punya FB sendiri. Feeling delighted at LunaWorks. Buat apa ni cikgu? Guna dia ialah menunjukkan lokasi ataupun kat mana kita berada. Sebenarnya nak bagi orang, berkali-kali keluar brand ni. Keluar lagi LunaWorks, dekat atas LunaWorks lagi. So orang pun seronok lah untuk menonton. Mula-mula tu dia tak biasa lah kan. Nanti lama-lama dia dah terbiasa. Kat sini juga ada beberapa yang lain. Contohnya mari kita tengok dekat poll ni. Poll ni ialah kita boleh buat satu macam undian. Undian. So macam mana kita nak buat? Contohnya cikgu tunjuk. Berminat. Kita ubah sikit lah ayat kita. Tuan-puan, cikgu tukar sikit. Kalau nak belajar kelas advance, nak subjek ataupun nak modul apa? Kelas advance digital marketing ataupun pemasaran digital kemudian cikgu padamkan ni tuan-puan. Tadi cikgu ingat nak buat yang tu, kemudian cikgu tengok ada poll, kita nak tambah lah. So tuan-puan, tak semestinya tuan-puan macam cikgu tanya kelas, kami nak tanya apa. Okay, kalau tuan-puan bisnes pakaian, boleh tanya tuan-puan nak design sakura, nak design bunga-bunga ke nak design abstrak. Tanya dia macam tu. So kita bolehlah tanya nombor 1, nak belajar buat website. Kemudian kita buat dan Google Ads. Dia tak boleh panjang lah tuan-puan. Kita buat sampai sini je. Buat website. Kemudian kita tulis sini Google Ads. Tuan-puan nak buat terus pun boleh. Kalau tuan-puan menggunakan phone, cikgu sudah pernah tengok dah, tuan-puan tak ada kalau menggunakan phone. Kalau menggunakan komputer, barulah ada. Macam ni pun boleh 2 poll je. Poll tu maksud dia 2 pilihan. Kalau macam tu cikgu buat nak buat website ataupun nak belajar Facebook dan IG Ads. Contoh dia. Kemudian cikgu pun submit, share now. Okay, maksudnya, maksudnya kena guna, cikgu nak kata gunakan keseluruhan lah. Kalau ada poll, ada undian, pilih undian. Kalau boleh, guna ada feeling delighted, perasaan tu. Lepas tu, kalau boleh, bubuh kita punya check-in berada dekat mana. So, kita punya FB page akan nampak meriah, nampak ceria, nampak macam
macam engaging maksudnya mengundang orang untuk berbuat sesuatu di dalam kita punya FB page. Siapa yang restoran, contohnya dia ada asam pedas dengan ikan bakar, so dia boleh tulis tuan-tuan suka makan apa untuk lunch, ikan bakar ataupun asam pedas. Macam itulah. Walaupun kita rasa cikgu kita nak buat apa pun ni, kita akan guna juga satu hari nanti, tapi at least kita dapat berkomunikasi dengan kita punya follower yang sedia ada ataupun yang baru. Sebab dia akan sharekan. Weh, kau suka apa? Kau suka apa? Dia akan sharekan dengan kawan-kawan dia yang lain. Okay. So cikgu harap dia membantu, dan kalau lagi satu cikgu, kalau kita guna, tadi cikgu kata background. Jom kita tengok. Background tu cikgu test tadi, test buat. So tuan-puan boleh menggunakan phone. Bila tuan-puan gunakan phone, dia lebih senang untuk buat background tu. Kita refresh. Mari cikgu tengok. Tadi cikgu rasa macam cikgu sudah buat dah, tapi cikgu tengok baliklah. Tapi kalau tuan-puan tak jumpa sekarang pun, cikgu boleh hantarkan kemudian menggunakan phone bila kita macam ni. Cikgu purposely buat supaya tuan-puan boleh tengok contoh engaging post dengan emoticon dan juga background. Ada juga beberapa orang yang macam yang pernah bagi tahu, cikgu kalau dalam FB kan, kalau kita tambah emoticon nanti engagement kurang tau, Facebook kurang nak keluarkan kita. Okay. Seperti yang cikgu mula-mula cerita masa intro tadi, apa saja yang cikgu kongsikan hari ni ialah datang daripada FB. FB dia ada macam akademi dia, nama akademi dia Blueprint. Jadi dia tak pernah kata yang kalau ada emoticon akan menghasilkan reach yang kurang. Dia tak ada mengeluarkan any statement. Cuma ialah kadang-kadang kita ni kita sendiri yang buat, kita sendiri rasa, jadi kita come up lah dengan orang kata ramalan ataupun agakan kita kan. Sebab makin ramai orang buat, makin ramailah orang yang tahu kan. Tapi FB suka ataupun amalan terbaik, best practice ialah gunakan keseluruhan. Gunakan emoticon, gunakan background, gunakan tadi cikgu cakap feeling, gunakan check in, sebab dia boleh meningkatkan engagement. Okay, mari cikgu tengok dekat komen. So cikgu tengok. Zarina cakap salam cikgu baru masuk. It's okay Zarina tak tertinggal. Cikgu ada 4 objektif yang perlu dicapai hari ni dan kita dah sampai dekat yang kedua. Okay. Fatin cakap cikgu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irin cakap salam cikgu saya baru masuk. Okay, tahniah Irin kan, orang lain berehat dengan family, Irin datang belajar kan, nanti boleh share. Tuan-puan, boleh share kan? Maksudnya, cikgu saya nak share, boleh tak cikgu? Boleh. Cikgu bagi sedikit masa, even untuk cikgu sendiri, klik dekat bahagian share sebab rugilah kita dah pandai tapi kita naklah orang lain pun pandai juga. So, mari cikgu tunjuk tuan-puan, nanti kita sambung. Kalau cikgu saya nak share macam mana, dekat gambar yang cikgu tengah cakap tu, tuan-puan klik dekat share dan pergi dekat more options. So dekat more option tu, tuan-puan pilih copy. So dekat copy, tuan-puan pergi dekat group WhatsApp, contoh dia kan group WhatsApp, ataupun kalau Telegram, kalau tuan-puan ada Telegram, masukkan kat situ. Cikgu masuk kat group WhatsApp. Kadang kita ada group usahawan, so orang tinggal komen dekat situ kan. Kalau boleh grup-grup macam cikgu ada grup yang cikgu mengajar. Jadi kita tulislah live tentang post yang engaging di FB. Okay, so sharekan. Cikgu ambil dalam seminit lagi. So masukkan lagi dalam grup-grup dalam kawan-kawan kita. So dia sebab bila kita yang cakap dengan orang, dia kuranglah best dia kan. Tapi best juga kalau kita yang cakap. Tapi kalau kita ajak dia masuk, nanti dia boleh lagi pandai dan dia pun boleh share dengan kita. Kau dengar tak yang hari tu aku ada idea lah. Saya ada idea lah macam nak buat. Jom kita buat macam ni. So dia akan lagi berkembang lah kan.
sebab ilmu ni dia kena dikembang-kembangkan, dia kena kongsikan. Cikgu pun kena kongsi sebab nanti barulah cikgu lagi pandai. Kalau simpan-simpan, seorang-seorang buat, dia tak jadi pandai kan. Okey, cikgu dah share kan seminit Okay, terima kasih yang share. Jom cikgu tengok. Shikin kata awesome idea. Ya Shikin gunakan FB page Shikin secara optimum. Maksudnya mula-mula kena tahu audience. Walaupun macam Shikin buat hibah kan, tak best ada ayat cikgu walaupun Shikin buat hibah. Cikgu nak cakap walaupun cikgu ajak online marketing. Tak best walaupun tu kan. Maksudnya cikgu nak kata bukan walaupun tu perkara yang tak best, bukan connotation yang tak best. Cikgu nak kata walaupun kita punya produk tu semua orang boleh pakai. Hibah ni lelaki, perempuan. Sama juga online marketing, semua orang boleh guna. Tapi kita ada spesifik, saya nak ni lah biar isteri alert boleh bagi tahu dekat husband dia. Contoh dia kan. So kita targetlah orang perempuan ni. Cikgu ni update dekat FB ke dekat FB page? Yang ni dekat FB page. Bukan profile. Kalau FB biasa kita panggil profile Azidin, hai. Azidin, cikgu sudah jumpa daripada kelas kita sebelum-sebelum ni kan. Alhamdulillah masih berjodoh berjumpa dekat FB. Fatin dia buat summarize. So post kita kena ada emoticon, location tu check in, tambah gambar kan. Ashikin pun tulis conclusion sendiri, betul. Cikgu pun ada banyak conclusion yang kadang-kadang kita pun bagi tahu jangan buat macam ni. Cikgu tengok dia tak jadi. Cuma apa yang cikgu sampaikan hari ni ataupun cikgu saya nak belajar lah, cikgu sendiri boleh tak dekat FB ni apa dia cakap, sebab sekarang FB dia dapati ramai orang macam macam cikgu lah ajar suka hati je kan. Jadi dia kata mail lah sini, masuk kelas. Dia susunkan balik, kena hadiri exam, dah pass exam barulah jadi certified trainer, baru boleh ajar menggunakan blueprint survey ni. Jadi kalau macam cikgu saya nak jadilah trainer ataupun saya bukan nak jadi trainer, cikgu saya nak belajar je, pergi dekat fb.me blueprint survey, pilih trainer network. Maksudnya tuan-puan tahu tentangnya daripada hari ini. Okay, so cikgu baca terus dulu Perlu ke boost post? Ira punya ni ada dekat objektif cikgu yang keempat nanti. Okay, so Norin baru masuk. Tak apa Norin, dapat masuk, dah masuk pun bagus kan, dan dah share. So Shikin, one teach to learn. Betul, nombor satu kita belajar dulu kan, kemudian kita mengajar. Okay, bagus ni Fazan. Apa korang paling malas? Lipat baju, basuh baju, sidai baju. Boleh tak macam ni cikgu? Kalau saya nak buat perkhidmatan lipat baju boleh. Tapi Fazan, bukan tapi lah. Fazan kena pergi rule yang pertama tadi, audience. Maksudnya audience Fazan tu biasanya perempuan lah kot kan, ke lelaki. So maksudnya kena ada satu target dan Fazan kena tengok diorang ni cakap korang tak. Faham diorang ni ke diorang ni cakap perempuan, apa yang perempuan paling malas? Apa yang mamis paling malas? So, contoh kalau Fazan kata betul lah cikgu, diorang cakap korang. So betul lah maksudnya bukanlah cikgu nak kata tak betul. Cikgu just nak Fazan check balik diorang tu bercakap bahasa apa Macam mana nak belajar kelas online ni? Okay, kelas online boleh daftar. Cikgu buka kat sini tuan-puan. Kejap. Mana cikgu punya nota tadi tuan-puan? Dekat sini. Kalau tuan-puan, cikgu saya nak belajar lagi dengan cikgu. Cikgu ada kelas percuma. Kelas percuma daftar dekat Suraya Ali. Kemudian tuan-puan kena masukkan kod. Cikgu tak klik kod lah tuan-puan. Cikgu klik sekejap masukkan kod first time. Untuk masuk percuma. Kejap tuan-puan, 2 kali cikgu buat percuma. Ni percuma tapi dia first time saja. Jadi tuan-puan kena masukkan kod first time, huruf besar semua. So nanti tuan-puan tak payah bayar RM80 tu So daftar dekat Suraya Ali. So tapi hari ni belajarlah dulu tuan-puan. Tak payahlah pergi dulu, nanti baru pergi cikgu. Tak habis lagi cikgu baru sampai perkara yang kedua. So dekat sini Azidin, betul, Azidin kacang warrior. So Azidin group dengan Wanis kacang sedap kan, Wanis snack. Dari trainer
network boleh jadi certified trainer. Betul, Vikram, dia ada beberapa bahagian. Cikgu pun mula-mula dulu FP Blueprint, nanti kita dah pass exam, kemudian nanti macam cikgu sit for the another exam. So dekat situ dia akan bagi certified trainer, dia bagi status lead trainer. Dia ada step-step dia dah. So boleh Vikram, kalau Vikram suka, teruskan. Cikgu pun sangat menyokong. Okey, kemudian better kalau nak buat content, guna ayat proper ke ayat kurang proper macam korang. Ira, it based on Ira punya audience. Macam cikgu dah tua, jadi macam ayat pun skema kan. Tapi cikgu pun still perlu berubah. Macam satu ketika dulu, bye-bye cikgu bila kita update dekat Facebook, kita akan panggil ibu tu ibu. Maksudnya, ibu-ibu suka berespa yang macam mana, ibu-ibu suka yang macam mana kan. Tapi cikgu tak perasan masa berubah dan sekarang kami dah tak boleh panggil ibu sebab, bukan tak boleh, sebab ramai orang dia bahasakan diri dia mamis. Maksudnya mamis nak bersalin nanti packing baju siap-siap ke last minute baru packing. Macam itulah. So macam mana cikgu tahu cikgu ada tulis kat Facebook ke tak? Cikgu kena tengok jugalah, tengok FB lain, tengok orang lain buat macam mana kan. So cikgu tak boleh jawab Ira, tapi sebenarnya it based on Ira punya audience. Boleh kalau dia orang pun bercakap bahasa santai, Ira gunakanlah bahasa yang santai. Okay. So yang ni Kak Intan Payung, Kak Su kita jumpa di Sarawak. Wow, lepas tu kita jumpa lagi dekat online kan? Itulah kuasa online. Okay, terima kasih pada yang tanya soalan. So, cikgu akan meneruskan sesi kita. Sudah hampir 36 minit. Sekarang kita ialah dekat bahagian ketiga ni, iaitu mencipta konten kalender. Okey, untuk mencipta konten kalender, maksudnya cikgu, apa maksud konten ni? Konten boleh jadi, satu ialah video, satu ialah gambar dan satu lagi ialah tulisan. Ini cikgu tak ada nota. Jadi kalau tuan-puan, cikgu saya nak tuliskan nota boleh? Boleh, alhamdulillah kan, siapa yang nak tuliskan. Cikgu tulislah sekejap tuan-puan, jadi tuan-puan pun seronok. Konten ada satu video, kedua gambar, ketiga tulisan. So, add macam ni, kemudian cikgu pun naikkan. Cikgu menggunakan StreamYard. Jadi kalau manalah tahu tuan-puan tengok, cikgu buat apa tu? Cikgu sedang menyusun. So konten boleh jadi 1, 2, 3 atau kombinasi. Boleh. Jadi ada orang dia kata, cikgu saya tak pandai lah nak menulis. Tak pandai menulis, tuan-puan ambillah gambar. Saya tak pandai lah ambil gambar, buatlah video. Saya tak pandai lah video, menulislah, belajarlah menulis. Tak pandai lah juga cikgu, tak pandai nak buat macam mana. Kena jadi pandai jugalah. Kan? Sebab nanti jadi pandai belajar orang lain. Jadi kena pandaikan juga. So, dekat sini, cikgu kena buat schedule konten ni, maksud dia hari-hari kena update lah. Betul tuan-puan, FB sebenarnya hari-hari kena update FB page. Apa saya nak update cikgu, saya tak ada idea lah. Okay, tak ada idea sebab kita tiba-tiba depan tu buka phone, scroll dah tak ada idea. Boleh? So ada tak sesiapa nak share, nak kongsi? Kalau kata maksudnya cikgu, saya ada idea lah macam mana nak tulis konten. So siapa yang ada idea boleh tinggalkan kat bahagian komen. Nanti cikgu boleh publishkan Okey, cikgu baca komen. Cikgu first time tu maksudnya khusus dengan cikgu ke dengan MDEC? Khusus dengan MDEC first time. So kalau Zarina dah second time, maksudnya dah pernah dengan MDEC sebelum ni, usahawan kalau Zarina nak join juga, dia kena bayar RM80. Ataupun cikgu ada juga khusus yang lain, cikgu ada kelas coaching, maksudnya kelas coaching untuk konten. Jadi cikgu teruskan dulu tuan-puan. So cikgu masukkan macam mana nak cipta konten. Jom kita buka kita masuk ke FB cikgu yang ni. Macam mana nak bagi setiap hari ni kita ada konten, ada pengisian. Okay, kita pergi dekat more dan kita pergi dekat publishing tools. Cikgu besarkan sikit.
Ada kawan-kawan tuan-puan yang skrin dia dah lain, tak sama macam Cik Su Dia interface dia dah lain, FB creator. Tapi tuan-puan dia tak jauh beza pun. Tuan-puan cari je publishing tools. Oh dekat sini lah benda dia. Macam ni lah. So tuan-puan boleh try buat. Dekat sini dia ada schedule post. Kalau tuan-puan tengok. Schedule maksudnya klik dekat schedule dan create post. So bila tuan-puan create post, tuan-puan boleh menghasilkan satu tulisan. Contohnya esok ialah hari Rabu kan. So esoklah hari pertama PKPP maksudnya orang boleh keluar so kita nak tulislah contohnya kan selamat bekerja, memulakan kerja ada tak orang yang baru first time nak kerja esok memulakan kerja dalam momen PKPP. Sekejap Cik Su fikir sebenarnya audience Cik Su ni usahawan. So Cik Su tulis selamat memulakan urusan bisnes dalam momen PKPP. Contohlah kan. So apa yang Cik Su tengah buat dengan tuan-puan ialah kenal pasti pula audience. Kenal pasti semula audience. Tadi kan Cik Su kata Cik Su dengan usahawan yang nak belajar digital marketing. Jadi Cik Su pun kenalah tulis untuk usahawan. Jadi Cik Su pun tukarlah selamat memulakan urusan bisnes dalam momen PKPP ya tuan. Kalau tuan-puan tengok macam Cik Su simpelnya. Simple je tuan-puan pilih tadi kan Cik Su kata pilih feeling. Katalah celebrating lah. Boleh tak kita celebrating? Oh ni birthday lah semua orang. Tak adalah PKPP tak ada My special day, your life, community. Boleh celebrating community lah. Recovery. Bolehlah recovery. Celebrating recovery. Contoh dia kan. Kemudian kalau nak tambah gambar pun boleh. Lepas tu kita check in. Jangan lupa check in. Katalah nak bubuh. Cik Su, boleh tak saya nak bubuh website lain? Contohnya saya nak buat e-usahawan. Boleh tuan-puan, lagi elok sebab admin e-usahawan sebenarnya dalam social media ni sama macam real life. Maksudnya kita baik dengan orang, orang pun baik dengan kita. Jadi kita pun bolehlah tag ataupun kita ada, katalah kita bisnes kita dekat KLCC ke contohnya kan. So kita boleh tulis celebrating recovery dekat KLCC contoh dia. So kita pun post, schedule post. Tapi dia tak keluar lagi tuan-puan, dia akan keluar esok. So kita pilihlah esok pukul 10, kita nak dia keluar pukul 7 pagi. Dia ikut waktu 24 jam. Jadi kalau nak 7 petang tu tuan-puan pukul 19 lah. Betul tak Cik Su? Betul lah pukul 19 Kemudian schedule. Jadi Cik Su telah pun men-schedule untuk esok. Jadi kalau esok Cik Su terlupa nak update pun, Cik Su telah pun update untuk esok. Boleh tuan-puan? Dekat schedule post. Oh Cik Su, jadi saya boleh schedule sampai Raya Haji nanti? Betul tuan-puan. Kalau klik dekat schedule post, Cik Su tak banyak schedule lah tuan-puan. Kerana ada sebab. Cik Su tak schedule kerana setiap hari Cik Su ada idea dan Cik Su berada di hadapan komputer, which is not good lah tuan-puan kan. Cik Su, kalau tuan-puan yang Cik Su saya tak boleh lah yang terjah-terjah tiba-tiba update ni. Kalau tak boleh, tuan-puan kena schedule kan. Tapi Cik Su puji dan Cik Su sokong untuk tuan-puan schedulekan post terlebih dahulu. Bukanlah maksud dia Cik Su nak suruh buat macam Cik Su ke tiba-tiba update kan. Tak. Cik Su nak suruh tuan-puan schedule betul-betul. Okey, itu ialah schedule. Kemudian kita pergi dekat yang keempat. Sebelum tu Cik Su tengok dekat komen ni tuan-puan. Okey, Kak Ya, Syamira, copy paste membantu tak dalam iklan kita? Okey, ini bukan Facebook cakap, bukan orang cakap ni, Cik Su yang cakap pelanggan dia dah bijak tuan-puan, dia dah bijak yang dia tak suka sangat copy paste. So dia boleh tahu yang benda tu copy paste. Jadi tuan-puan kalau boleh buat copywriting tuan-puan sendiri. Kak Ya buat sendiri. Kecuali kalau Kak Ya nak copy paste benda yang saja-saja. Contohnya macam sekarang kan ada tulisan yang very good tentang what we gonna miss selepas PKP. Apa yang berlaku masa PKP. So diorang list kan, ada penulis asal tu tulis panjang-panjang kan.
So itu kita boleh copy paste dan kita memang orang tulis bawah tu copy paste. Itu orang tak kisah sangat. Tapi kalau kita punya tudung tu kita copy paste daripada mungkin pemilik asal, orang akan pemilik asal tu maksudnya apa HQ kan. So orang just scroll je macam tu. Tapi kalau boleh copywriting tuan-puan tu biar yang tuan-puan tulis sendiri. Macam tadi Cik Su tulis tu selamat menjalani PKPP pun Cik Su tulis dengan tangan. Dia orang boleh rasa keikhlasan, boleh rasa kita type sendiri, boleh rasa kita pilih nak icon, emoticon apa. Tapi itu Cik Su tahu kalau tuan-puan jumpa cikgu lain dia kata copy paste, it's okay. Follow yang mana tuan-puan tengok sesuai lah dengan saya, follow yang tu Okay. Syikin, betul tema untuk seminggu atau sebulan untuk mudahkan buat konten. Okay, untuk usahawan yang Cik Su saya nak belajar konten lah, Cik Su memang blur sangat ni. Cik Su ada kelas konten yang untuk sebulan, bulan 6 ni, tema dia ialah survival. Maksudnya, nanti kita nak tulis apa Cik Su? Nanti kita adalah tugasan dia. So, hampir setiap hari ada tugasan selama 21 hari tu. Jadi, FP page tuan-puan akan terisi. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-puan akan jadi terbiasa nak tulis dan tuan-puan akan nampak hasil daripada reach. Reach tu maksudnya capaian. Engagement macam Cik Su kata tadi, orang reply dan juga like. Maksudnya like tuan-puan akan nampak peningkatan So kalau nak join, macam mana nak join, nanti Cik Su akan maklumkan, ataupun boleh je siapa nak join nanti boleh tinggalkan komen, mungkin nanti Cik Su boleh reply, tulis dia nak join kelas coaching Dekat sini, Cik Su macam mana nak buat live macam Cik Su ada gerak-gerak tulisan. Cik Su guna StreamYard. StreamYard. Cik Su guna Okay. Syambi plan post seminggu, 2 minggu atau lagi hebat sebulan ikut tema. Lepas tu guna scheduling tool. Bagus. Pandai Syambi. So, very good. Plan awal-awal jadi kita tak gelapah. Jadi sebenarnya kalau ada 2-3 bisnes pun kita boleh pecahkan kita punya planning kan. So dekat sini Kak Su tulisan boleh banyak patah perkataan. Assalamualaikum Kak Su, tulisan boleh tulis banyak patah perkataan. Maksudnya Syarif bagi tahu ke Syarif tanya? Kalau Syarif tanya, boleh tulis banyak perkataan, lagi banyak. Dia depends. Kalau even dekat Facebook pun dia kata tulis something yang simple. Ada orang dia suka baca yang panjang-panjang. Sebenarnya kalau kita pandai tulis simple, tulislah simple. Kalau kita belum pandai tulis panjang, kita praktis lah dulu. Sebenarnya ramai je orang baca tulisan panjang-panjang sampai habis tu kan. Kalau kita pandai untuk menulis, kita akan lagi, sebenarnya pandai ni kena praktis kan. So, boleh tulis panjang-panjang. Ira, buat 30 atau 31 copywriting dan schedulekan sebulan. Betul. Tapi kena buat dengan hati tau. Dia tak boleh hari ni salam hari Khamis, salam hari Jumaat, salam hari Sabtu. Dia hari-hari kita schedule juga. Tapi baguslah untuk first step kan. Tapi ada copywriting yang dengan hati. Sebab tu kita buat kelas coaching yang tuan-puan akan boleh feeling dengan setiap perkataan atau setiap konten yang dihasilkan Okay. Zarina dah daftar untuk kelas konten. Tahniah Zarina. So kita akan mula esok 10 Jun setiap bulan. Tema bulan ni survival. Syikin, boleh Syikin kalau nak join, Cik Su boleh tinggalkan link. Cuma Cik Su akan tinggalkan link dengan nama Cik Su lah. Kalau sekarang Cik Su reply, Cik Su akan jadi usahawan. Tapi sebenarnya Cik Su nak tuan-puan belajar lagi dekat website usahawan, masuk lagi dekat Suraya Ali untuk orang yang first time lah dan untuk kongsi lagi dengan kawan-kawan. Marilah datang ke usahawan. Siapa yang ajak kawan-kawan, dia boleh datang lagi belajar. Hasania, Kak Has boleh guna short form tak? Kak Has ni ambil coaching dengan Cik Su kan? Kak Has seronok sebab Kak Has ada banyak kelebihan yang bila Kak Has gunakan, sekarang hari tu sebelum raya, sebelum puasa Kak Has mesej Cik Su, dah ada ramai orang, dah ada orang beli Kak Has jual buah rojak, betul tak Cik Su? So, betul tak Cik Su cakap? So dah ada orang beli. Masa tu Kak Has gunakan kelebihan Kak Has banyak update tentang berkebun kan, pasal aktiviti kat rumah dan menghasilkan jualan. Okey, menjawab soalan Kak Has, boleh guna short form tak? Cik Su tak cadangkan sangat
short form, cikgu cadangkan tulis yang penuh. Even macam penuh lah, sebab otak manusia ni dia bila short form dia terbantut-bantut. Biasanya lah contohnya minta MTK, minta maaf, MTK MF, MTK MF, TY tu thank you. Tapi orang tak boleh tangkap sangat. Kalau thank you tu senang. Macam itulah ya. Jadi cikgu sendiri personally mencadangkan ke Ahaz ataupun tuan-puan yang lain tulis full. Lagi satu, kalau kita short form, ini kita punya short form. Thank you. Kita punya short form kan kita. Lepas tu nanti kita ada team lah, team. Minta dia update. Lepas tu dia pun update. Dia punya thank you ialah TY. So dia dah jadi tak konsisten, tak stabil pula, tak konsisten dah. So better semua orang tulis je thank you, terima kasih kan. So lagi senang lah urusan kita. So Kak Ya nak join kelas coaching boleh Kak Ya. Cikgu akan tinggalkan komen nanti yang gunakan nama cikgu. So kita belajar dulu coaching. Kalau Kak Ya tak kalau Kak Ya biasa dengan coaching tu, kita dah ada kelas yang pertama pada bulan 5. So dekat situ daripada kosong FB page dia sampailah jadi 100 orang. So banyaklah, dalam sebulan boleh dapat 100 orang menggunakan teknik penulisan yang organik. Nak join boleh Puan Mazna, cikgu akan reply Puan Mazna menggunakan FB cikgu nanti. Okay. So yang ni iklan suggested for you tu apa cikgu buat dengan FB page ke? Okay, itu dalam FB So itu cikgu tak berapa faham sangat yang Arlina tanya ni, tapi cikgu boleh agak lah mungkin dalam FB page tadi kan. So itu ialah FB punya iklan Okay, jom kita teruskan belajar tuan-puan. Tu ialah content calendar. Kemudian yang terakhir ialah membuat iklan. Okay, buat iklan ni dia ada dua cara lah cikgu klikkan kat sini tuan-puan. Buat iklan FB ada dua cara. Pertama ialah boost post. Kedua ialah create ads. Okey, cikgu update. Kemudian cikgu susunkan pada tuan-puan Okey. Macam ni. Buat iklan FB dia ada dua cara. Bagi tuan-puan yang baru masuk, alah cikgu dah nak habis ke? Lagi 9 minit je. Cikgu ada sedikit soalan untuk tuan-puan. Untuk tuan-puan quiz, refresh balik kan. So, tuan-puan boleh jawab soalan. Tapi cikgu kongsikanlah dekat sini Buat iklan FB, boost post. Satu, kedua, create ads. Cikgu perlu ke buat iklan FB? Kalau tuan-puan baru bermula, dia sebenarnya tak boleh nak kata perlu ke tak perlu. Kalau cikgu jawab perlulah jika ada keperluan. Kalau cikgu saya memang nak fokus jual benda ni. So apa saya patut guna yang mana satu? Boost post ataupun create ads? Kalau cikgu prefer tuan-puan create ads. Tapi tuan-puan kena pergi kelas dulu, kena belajar dulu. Yang tu FB usahawan ada kelas untuk FBS. Cikgu ada ajar kelas tu. Kelas tu percuma je. Cuma dia terpilih kepada orang-orang yang diberitahu di dalam WhatsApp group. Jadi kalau tuan-puan, alah cikgu saya tak dapat lagi WhatsApp group. Kalau tak dapat lagi WhatsApp, kalau dapat, siapa yang dah pernah datang usahawan, dia akan dapat jemputan. Dia kena key in dalam sistem Go E-commerce. Jadi kalau, cikgu saya key in nanti saya pernah belajar dengan cikgu 2018, nanti saya dapatlah jemputan ni. Betul. Tuan-puan akan dapat jemputan untuk pergi kelas FB. FBX. So perlu sebab bila sesuatu iklan tu kita nampak ada potensi. Sorry cikgu betulkan bila kita nampak sesuatu post tu ada potensi untuk diiklankan, ramai orang tinggal komen, so kita boleh mula mengiklankan. Jom kita tengok cikgu macam mana iklan tu cikgu. Mari kita tengok Cik tuan-puan dekat sini, kemudian cikgu patah balik belakang. Macam ni. So, nombor satu, cara yang pertama ialah, cikgu, cara orang banyak kata boost post FB ni tuan-puan,
kalau tuan-puan kadang-kadang takutlah nak guna FB page, takut dia charge kan, dia keluarkan suruh bayar. Tak tuan-puan, FB page dia percuma, tapi dia pun macam kita juga meniaga kan, macam kita kejap-kejap kita message, nak tak beli, saya ada promotion, macam tu. FB pun macam tu juga, dia akan hantar promotion, dia akan bagi tahu dekat kita yang mana FB post yang ramai orang suka. Lepas tu dia akan cakap dengan kita, buatlah iklan untuk FB post yang ni. Faham So, cara yang pertama ialah kita boleh terus klik dekat bahagian bawah. Contohnya, cikgu tunjuk, scroll ke bawah tuan-tuan. Dia boleh pergi dekat yang boleh boost post tu. Macam ni. Nampak ni, boost post cikgu besarkan. Okay, boost post. So, dia akan bagilah advice, dia akan kata, post ni perform bagus lah, 95% lebih bagus daripada post yang lain. Boost lah, dia kata, buatlah iklan. Which is dia memberikan advice yang bagus lah tuan-puan, dia bukan tipu lah kan. Kalau kita nak boost, kita boleh klik boost post. Siapa yang tak pernah pergi kelas lagi, dia lebih mudah. Dia klik je dekat sini, letak je berapa ringgit nak dipostkan dan dia akan pergi kepada orang yang kita target. Ataupun dekat sini ada satu button, cikgu tak dapat nak tunjuk sekarang, tapi sebab cikgu menggunakan business manager, tapi cikgu menguruskan iklan-iklan cikgu di dalam FB create ads, maksudnya cipta iklan. Cikgu tak buat iklan di sini, di boost post ni sebab ini satu option yang lebih simple untuk tuan-puan. Okay, so macam mana page ni boleh macam mana post ni orang boleh suka cikgu? Hari ni cikgu ada kelas. So cikgu suka kelas online ni, siapa yang belum pernah hadir boleh daftar dekat surayaali.com dan masukkan kod first time. So, kelas ni dihadiri daripada Sabah, ada Siti Raha, ada Mazna. Mazna ada kat sini tadi kan? Daripada seluruh Malaysia, daripada Perlis turun ke Sarawak, naik ke Johor, Pasir Gudang. So, dekat sini dia belajar sampai pukul 4 petang. So, diorang pun tinggal komen. Jadi, cikgu hantar kat WhatsApp tadi. Tuan-puan, kalau macam ni cikgu hantar kat WhatsApp, kalau tuan-puan ada WhatsApp customer, kalau guna komputer cikgu tak pandai. Kalau guna phone, dia ada copy link. So, cikgu klik copy link tu bagi kat WhatsApp. Cikgu kata, tuan-puan, hari ni cikgu ada live. Marilah tinggal komen. Nanti kawan-kawan cikgu yang lain, viewers boleh nampak komen tuan-puan. Jadi sebenarnya usahawan ni pun semua baik-baik. So, diorang pun tinggallah komen. Saya sangat gembira dan bertuah belajar ilmu baru. Macam ni kita nak naikkan engagement sebab dia dah tinggalkan komen. So, kita kena reply dekat dia. Maksudnya kena reply, tahniah puan, contohnya kan, semoga bisnes puan semakin cemerlang. Cikgu bukan ajar je, cikgu tunjukkan betul-betul bila orang, macam mana cikgu nak orang engage kepada cikgu punya post, cikgu hantar link kepada grup itu. Marilah tinggal komen, dia pun tinggal komen. Bila dah tinggal komen, kita kena appreciate orang tu tau, kita kena reply dan kita kena message dia. Sorry tuan-puan, cikgu terklik promote. Sebab sini ada banyaklah button disuruh promote kan. So kalau boleh jangan lagi sehingga tuan-puan belajar So klik dekat message, kemudian message dia. Salam puan. Selamat berkenalan. Hantarlah gambar. Kalau nak tambah ikon love, emoji pun boleh kan. So bolehlah love, contoh dia. Love yang betul-betul kita maksudkan lah. Dapat kenal kawan baru, mestilah rasa love kan. So kita pun send. Okay. Maksud dia cikgu, cikgu suruh kami dah lah kena update post hari-hari. Lepas tu kena share pula link tu bagi orang like. Betul tuan-puan, kena share dan tuan-puan, nanti kita akan belajar dalam kelas konten tu, kita kena tanya dia soalan. Siapa dalam kelas hari ni dan sangat gembira belajar, angkat tangan. Kena minta lah dia buat sesuatu. Kalau tidak, dia jadi informasi je. Kita just cakap je. Hari ni dalam kelas usahawan, okay, bye. Macam tu. Kalau okay, bye tu, tak dapatlah apa-apa engagement macam ni. Tadi kan cikgu buat poll, dah boleh dapat dah boleh nampak lah. Ada satu orang nak buat website, 3 orang nak belajar FB dan juga IG Ads. Tadi siapa yang cakap nak buat
servis lipat baju tadi kan. Cik Su pernah nampak satu poster. Cik Su buka balik kat sini buka muka Cik Su. Cik Su pernah nampak satu poster, dia tunjuk gambar, dia tunjuk A sidai kain, B basuh kain, C lipat kain, D susun baju dalam almari. Lepas tu dia kata, antara A, B, C, D, yang mana korang paling tak suka buat? Macam tu lah So, kalau Cik Su kena tulis lah. Kalau crowd ibu-ibu kena tanya, Mami tak suka buat yang mana? So, orang tinggal reply je, A ke, B ke, C ke, Okay. So, itu ialah bahagian iklan. Cik Su harap Cik Su make it clear lah dekat bahagian iklan. Cik Su cadangkan lah tuan-puan membuat iklan. Cik Su cadangkan Okay. Alhamdulillah Allah pertemukan Kak Ya dengan live ni. Seronok dapat ilmu dari Cik Su malam ni. Cik Su pun sama Kak Ya, dalam banyak kekurangan yang Cik Su ada. Cik Su harap yang kelebihan ni, iaitu bahagian konten tu dapat dikongsikan kan. Azrin nak join. Boleh Azrin. Azrin ialah Cik Su punya coaching. Dia join under Pedas. Jadi maksudnya Cik Su guide dia. Tapi Azrin bukan totally dekat online marketing. Azrin coach dalam keseluruhan bisnes dan very successful, pandai dekat Shopee, banyak jual biskut lutut. Tengok gambar-gambar biskut lutut dia tu. Masa PKP orang susah hati tak boleh meniaga, dia meniaga sampai tak cukup tangan. Alhamdulillah kan Azrin kan. So kat sini ialah Syikin. Kelas Cik Su memang best. Saya pun dah beberapa kali masuk kelas Cik Su mengajar dengan penuh passion. Thank you Syikin. Cik Su anggap tu ialah Cik Su kembalikanlah kan pujian tu. Jadi Cik Su yang banyak kurang, banyak tak baik dia, dan bolehlah top up bila Cik Su berkongsi dalam kelas kan. Yang mana pandai tu Cik Su bolehlah ajar, yang mana tak pandai Cik Su minta lah kawan-kawan ajarkan Okay. Fatin, adakah post yang tak berkaitan dengan bisnes membantu? Contohnya motivasi atau makan apa? Fatin boleh tambah as long as Fatin tahu audience. Boleh? Kalau Fatin punya audience tu student you, macam mana nak cakap dengan dia? Apa yang korang paling risau? Assignment nak tak sampai, assignment tak siap ke, printer habis ink ke, macam tu lah kalau student you Kalau motivasi ibu-ibu boleh je, Cik Su jual pam susu kan, tapi kita boleh tanya, okay, apa yang ibu-ibu paling suka? Macam tadi lah lipat kain, mana yang dia paling tak suka? Boleh, itu akan berkaitan. Dia tak membantu jualan. Cik Su membantu ke jualan pam susu Cik Su bila Cik Su update pasal lipat kain, pasal kadang-kadang Cik Su update gambar, Cik Su pakai baju A, baju B, yang mana cantik, membantu ke Cik Su? Dia tidaklah, saya suka Cik Su pakai baju A, nah duit saya bank in. Dia taklah jadi macam tu. Tapi dia akan rasa, mungkin dia rasa macam, kelakar lah, jom je stay je lah dekat page ni, bolehlah main-main, relax-relax, dah penat-penat kerja, bolehlah fun-fun, just seronok-seronok, menambahkan silaturahim, menambahkan ukhuwah, kenal kawan baru. So dia pun stay dekat page tu. So dia bolehlah meningkatkan engagement so dia membantu dalam engagement. Kena posting berkaitan bisnes. So Cik Su jawab Fatin tadi, boleh tambah motivasi. Cik Su boleh tak video live ni save kan? Nanti saya nak tengok balik info Cik Su cakap dia terlepas sebab internet slow. Boleh. Live ni sentiasa berada dekat e-usahawan, dan bukan Cik Su sahaja. Ada ramai coach-coach lain yang pandai, sangat pandai, lebih-lebih pandai. Teruskan bersama dengan FB e-usahawan Fazan, Cik Su ingat tadi yang tanya pasal lipat kain. A very good idea. Sebenarnya tuan-puan, Fazan, kita pun tak ada idea. Tapi sebab itulah kita scroll dan kita cari idea. Boleh? Jadi tuan-puan, spend masa scroll tu cari idea betul-betul. Apa yang engaging, apa yang orang boleh respon, so kita boleh tanya, Okay. So, Kak Ya, saya dah buka, nak klik kat mana untuk daftar. Alah, kesian Kak Ya. Kak Ya, Cik Su tak tunjukkan sekarang lah Kak Ya Tapi Kak Ya boleh nanti Cik Su respon kepada Kak Ya menggunakan FB Cik Su Sekarang ni kalau Cik Su respon, dia jadi FB e-usahawan kan. Okay, so Zarina tak sabar nak join copywriting. Zarina, kelas tu kelas konten tapi Cik Su belajar lah copywriting. Boleh belajar sama-sama sebab copywriting dia a part of content. So Aziza, hai Cik Su, first time kebetulan nampak post. Aziza dia tak ada yang kebetulan kan? Maksud dia nak kita berkenalan, dia nak kita berkawan, dia nak kita Cik Su belajar dengan Aziza kan?
So kita selamat berkenalan dan boleh terus berkawan Okey Azira, terbaik cikgu. Okey, jom kita dah habis dah 4 objektif. Maksud dia dah habis ke cikgu? Dah habis. Cikgu dah kongsi macam mana nak tetapkan audience, macam mana nak faham praktis terbaik di dalam FB post, macam mana nak cipta content calendar dan memahami keperluan iklan. Iklan ada 2, satu FB post, boost post, satu lagi FB ads create ads. Okey, jom kita saja-saja tanya soalan. Siapa yang nak jawab boleh jawab dekat bahagian komen, tulis je. Siapakah target audience? Cikgu ambil 3 je lah soalan ni. A, orang yang kita fikirkan semasa menghasilkan konten. Ataupun B, orang yang pernah beli produk pesaing kita. Ataupun C, orang yang telah like page kita. Cuba jawab. Mari cikgu tengok dekat komen. A ke, B ke, C? Tak ada lagi orang yang tinggalkan komen ni. A ke, audience ni siapa? Dari tadilah daripada awal audience. Siapa orang yang kita fikir, kita bayangkan dia nak ke, ataupun orang yang pernah like page kita ke audience. Suami kita pernah like page kita, dia ke audience kan? Ataupun orang yang pernah beli barang. Dia pernah beli tudung lain, so kita nak dia beli barang kita. Okay, so Ain dan Ida betul. Ashikin betul so boleh juga tanya soalan, boleh share dengan kawan-kawan. Cuba kau teka audience ni apa? So boleh tanya dekat dia. So mari kita tengok soalan lain. Sebenarnya cikgu ada siapkan 7 soalan, tapi cikgu nak soalan kedua, kemudian soalan ketiga Okay, ini senang je soalan ke-6 tapi cikgu sudah skip. Apakah pilihan terbaik kalau kita nak post setiap hari tanpa perlu mencipta konten? Alah, kita repost saja yang lama-lama gambar kita masa muda-muda tu, repost je balik. Nombor 2, kita share je yang orang lain. Kalau kita ni page exercise, susah sangat ambil Kevin Zahari punya tu, share. Ataupun ketiga, rancang dan schedule post kita. Betul Ida, rancang. So plan, ni bulan 6 ni pemulihan. So aku punya tulisan ni kena pasal pemulihan lah. Kena pasal recovery, kena pasal survival So bagus, very good. Alhamdulillah yang pandai tu tuan-puan. So semoga lebih pandai dan boleh ajar orang lain kan. Okay, mari kita tengok lagi bagaimana Kak Cikgu cari ayat okey lah yang ni. Bagaimanakah mencantikkan teks post? Kan boring teks post tu, letak aja, lepas tu kalau orang Melaka terbiau je dekat situ kan. Terbiau, betul ke? Terbiau je dekat situ kan. Lepas tu kita pun tulis selamat pagi, dan petang selamat tengah hari, lepas tu selamat malam. Lepas tu kita kata tak bagus lah cikgu punya FB ni, apa ni, usahawan ni ajar engaging. Tak engaging pun saya dah update hari-hari, sebab dah update hari-hari tapi posting tu dia kena posting yang penuh dengan hati, penuh dengan perasaan, tahu audience dia siapa Okay, macam mana nak cantikkan teks post? Masukkan emosi, betul. Check in, masukkan gambar, masukkan emoji. Emosi tu betul juga. Tadi kan ada emosi yang apa? Feeling tu kan? Lepas tu masukkan kita punya emoticon. Masuklah gambar love ke, gambar happy ke. Lepas tu tuan-puan tag kawan-kawan kita yang lain. Macam Ashikin kan? Ashikin boleh tag Kausar. So Kausar pun nampak Ashikin ni selalu appear. Kadang-kadang kita rasa dulu lah cikgu, masa cikgu negatif lah masa budak-budak kan. Dia tu capak cari publicity dia sukalah tu perhatian. Sebenarnya bila kita rasa macam tu, sebenarnya kita yang tak pandai nak buat. Jadi kita rasa orang yang buat tu macam salah pula kan. Jadi sebenarnya kita gunalah peluang ni. Kalau kita ada Kausar Ashikin ialah hibah konsultan. So bukan tag, check in dengan Kausar kan. So maksudnya berkawan-kawan dengan orang yang perlu di dalam kita punya field. So cikgu dah nak habis, tapi cikgu boleh jawab soalan. Thank you Shikin. Dia kata masukkan emosi, masukkan gambar. Ida cakap selitkan emoticon. Betul. Syambi, saya jual produk. Target utama Malaysia, tapi ada customer US, Singapore. Sekarang saya post dalam English. Perlukah buat post dalam bahasa yang lebih santai dan lebih difahami rakyat Malaysia? Okey Syambi. Syambi cuba buat Ni cikgu bagi tips ekstra lah untuk Syambi. So mungkin lepas ni kalau ada soalan, cikgu kena jawab lain kali lah Tapi ni cikgu bagi ekstra. Cikgu
Cik Su jawab lah ni, saya punya ni. Cik Su tak pandai jawab Syambi sebab Syambi kena tengok sendiri. Syambi kena try buat tulisan yang lebih santai. Kemudian, oh saya dah buat Cik Su, macam ni saya nak check. Syambi kena pergi dekat more, pergi dekat insight. Kemudian, Syambi tengok dekat insight ni, Cik Su bagi extra ya tuan-puan. Dekat insight, tuan-puan pergi dekat post, P-O-S-T-S. Dan, scroll ke bawah, tuan-puan akan tengok posting apa yang orang suka. Faham Warna kuning ni ialah reach, maksudnya sampai. Reach tu lalu dekat dia. Okey, warna ni reach. Warna biru ialah orang tu klik untuk bacakan. Kadang-kadang kita pendek je dia nak baca lagi. Dan warna yang pink ialah dia tinggalkan emoticon, dia tinggalkan komen, dia share. Jadi Syambi kena check, oh bila aku tulis bahasa santai, aku dapati orang makin suka lah. Contoh dia kan. So kalau macam tu bolehlah saya buat. Cik Su, betul lah bila saya buat orang suka. Ataupun mungkin bila Syambi buat, tak yang tu lah Cik Su, maksudnya saya tak nak tulis bahasa santai lah, saya nak maintain bahasa Inggeris. So, Cik Su harap Cik Su membantu tuan-puan. So, Cik Su dah habis. Thank you so much for your time, for your ear, for your heart. Semoga kita terus berkawan, berkenalan, bersahabat walaupun di media sosial 37 juta rakyat Malaysia. Kita masih saling mengenali each other. Dan kalau tuan-puan tengok kat sini, Cik Su dah tulis isi survey dekat fp.blueprint dan masukkan trainer code, tahu dapat daripada situ, dan tuan-puan boleh belajar juga di dalam FP Blueprint. Oh Cik Su, semua Cik Su ajar ni ada dalam tu. Ada, cuma Cik Su tambah-tambah lah sedikit sebab bila kita dah biasa pakai, kita lagi pandai lah. InsyaAllah tuan-puan pun lagi pandai kan. Okay, so thank you so much. Terima kasih. Semoga kita terus berkawan dan juga bersahabat dan juga bertukar-tukar fikiran. Thank you so much. Bye. Selamat malam. Selamat meluangkan masa dengan keluarga.